Okay, dia dah live dah. Nampak screen tu. Saya tinggalkan ustaz seorang, ustaz terus jalan. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dikasihi dan lagi dihormati pada pihak penganjur, iaitulah Akademi Al-Quran Miftahul Jannah yang berpusat di Kedah, yang mana penaungnya ialah Ustaz Rashdan Razali. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kepercayaan dan juga jemputan untuk sama-sama kita mengisi majlis ilmu dan program yang bermanfaat pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat serta petunjuk daripadanya Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita semua nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita masih dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan yang paling besarnya ialah kita masih istiqamah dalam keadaan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini, dalam kita meraihkan kemenangan kita berada di bulan Syawal ini, sama-sama kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari ruang-ruang, jalan-jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah saya nak mengambil perhatian kepada para penonton dan pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Bersempena dengan bulan Syawal ini yang dikaitkan dengan bulan kemenangan umat Islam. Di sana ada satu peristiwa yang besar, yang penuh bersejarah dan juga memberi suatu gambaran kehebatan dan kedudukan umat Islam dan generasi awalnya yang berjaya dibentuk dan dipimpin oleh Nabi SAW, sehingga mereka mendapat pujian langsung daripada Allah melalui kalamnya Al-Quranul Karim, sehingga diabadikan padanya dan mendapat tontonan dan tatapan kepada generasi yang kemudiannya, termasuklah kita semua yang ada pada hari ini, yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat iman dan Islam melalui wahyunya Al-Quranul Karim, yang padanya mengandungi penuh dengan ilmu, penuh dengan pengajaran, penuh dengan syarat dengan maklumat-maklumat yang membawa kita semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya nak mengajak semua kita merenung kepada satu firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Ahzab yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi az-zununa. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah akan nikmatku ke atas kamu di saat kamu sedang dikepung oleh bala tentera Ahzab. Kami datangkan pertolongan dalam bentuk angin taufan yang kuat, dan juga para malaikat bersama dengan kamu, yang akhirnya membawa kepada suatu kegerunan kepada para bala tentera Ahzab. Dan di saat kamu dilihat sebagai golongan yang lekeh,
golongan yang lemah pada saat itu. Lalu kami datangkan pertolongan. Dan pada saat itulah orang-orang yang lemah iman dalam keadaan ketakutan di saat melihat bala tentera Ahzab yang sedang mengepung, yang sedang melingkungi Madinah pada waktu itu. Maka dalam keadaan kamu terbeliak mata dan hampir terjeluak jantung kamu ke halqum. Dan pada waktu itu kamu dalam keadaan sangkaan yang bukan-bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkatalah orang-orang munafik, orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka, dengan sangkaan yang bukan-bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendakwa dan melontarkan tuduhan, tiadalah janji Allah dan Rasulnya melainkan tipu daya semata-mata. Inilah gambaran Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kepada kita mengenai peristiwa Ahzab. Kalau nak diikutkan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang Allah Taala dedahkan di saat bagaimana kedudukan apabila orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang ada penyakit hati dalam diri mereka yang dinamakan orang munafik, Allah Subhanahu wa taala dedahkan kepada kita melalui ayat daripada surah Al-Ahzab ini. Dan saya kira kita mesti fahami bagaimana peristiwa Ahzab ini seringkali kita dengar. Setiap tahun apabila kita masuk bulan Syawal, para asatizah, para khatib menceritakan mengenai peristiwa Ahzab. Namun sejauh manakah penghayatan kita? Sejauh manakah pengamatan kita dengan kita melihat dan juga mengamati akan peristiwa tersebut? Adakah sekadar kita mendengarnya untuk makluman dan juga pengetahuan, ataupun kita mendengar kisahnya sekadar untuk halun telinga? Tetapi perlu difahami dan diketahui, setiap penceritaan dalam Al-Quran itu ada kaitan dengan kedudukan mukjizat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi SAW dan juga kelebihan kepada umat Muhammad SAW, termasuk kita semua yang ada pada hari ini. Apabila peristiwa-peristiwa yang termaktub yang diceritakan Allah dalam Al-Quran ini adalah untuk dijadikan sebagai pedoman, dan cerita-cerita tersebutlah cerita-cerita yang hidup, bukan sebagaimana cerita-cerita seperti kisah hantu, Han Jebat, kisah Pak Pandai, kisah Luncai dan sebagainya. Tidak. Cerita-cerita dalam Al-Quranlah cerita-cerita yang hidup, yang berpanjangan sehinggalah berlakunya hari kiamat. Termasuklah peristiwa Ahzab ini, ianya bukan hanya tertakluk kepada apa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Hakikatnya Allah Ta'ala nak memberi satu message. Allah nak memberi satu pesanan dan satu kefahaman kepada kita bahawa situasi dan keadaan peristiwa Ahzab itu akan senantiasa berulang dan berlaku sepanjang zaman. Inilah satu hebatnya kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat ilmu bagi kita semua umat Muhammad SAW. Sebab itulah kewujudan kita dan penciptaan kita di alam dunia ini bukan sekadar begitu sahaja. Penciptaan dan kewujudan kita di alam dunia ini ada tanggungjawab. Atau bahasa mudah dalam organisasi, ada KPI. Ada kita punya peranan dan matlamat kita tersendiri. Yang pertama, kita adalah berperanan sebagai hamba kepada Allah. Yang kedua ialah kita sebagai khalifah Allah. Dan yang ketiga ialah kita sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiga perkara ini adalah menjadi suatu perkara yang mesti kita sama-sama usahakan. Tidak kira apa latar belakang kita. Sama ada kita sebagai seorang guru, sebagai seorang engineer, sebagai seorang peniaga, sebagai seorang nelayan, seorang petani, seorang pengurus, seorang doktor dan sebagainya,
maka ianya tidak terlepas dari 3 tanggungjawab ataupun KPI yang dinyatakan Allah kepada kita semua. Dalam perkara ibadah, Allah Ta'ala sebut dan nyatakan dalam surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkara khalifah, Allah nyatakan pada surah Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berbicara dengan para malaikat, menyatakan bahawa akan dilantik golongan manusia bermula daripada Adam alaihi salam untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Apakah itu khalifah? Para ulama menafsirkan iqamatud din wa siyasatud dunya. Perkara khalifah itu ialah menegakkan dan meninggikan agama Allah, mengatasi segala-galanya, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, dalam bentuk individu, dalam bentuk keluarga, dalam bentuk masyarakat dan juga dalam bentuk negara. Dan mestilah kesemuanya itu kita sama-sama usahakan untuk menegakkan dan mendirikan khilafah dalam kehidupan kita. Adapun KPI yang ketiga sebagai golongan yang menunaikan amanah. Kerana kita semua menanggung amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah pernah menawarkan amanah ini kepada makhluk selain pada manusia. Yang dinyatakan Allah pada surah Al-Ahzab juga. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami Allah telah menawarkan, membentangkan, memamirkan amanah ini kepada makhluk yang sifatnya kuat. Langit, bukit, bukau, gunung dan ganang. Tetapi kesemua makhluk yang sifatnya kuat tadi tidak mahu menerimanya, enggan untuk mengambil tanggungjawab tersebut. Kerana mereka semua takut akan persoalan yang akan dinyatakan Allah, yang akan dikemukakan Allah kepada mereka pada hari akhirat. Tetapi manusia sanggup mengambilnya. Wahamalahal insan, manusia sanggup ambilnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu seringkali terdedah kepada perkara jahil dan perkara yang melakukan kezaliman. Namun ketiga perkara ini menjadi suatu asas kepada pegangan kita, asas kepada penghadaman kita dalam mengharungi kehidupan kita di alam dunia. Kita mesti penuhi 3 KPI ini, barulah kita akan dapat menjiwai apa yang telah dilalui oleh Nabi SAW, termasuklah ibrah daripada peristiwa Ahzab yang kita bakal kupas pada pagi yang berbahagia ini. Pada tajuk yang telah kita nyatakan 3 golongan dalam peristiwa Ahzab. Yang mana 3 golongan tersebut Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Peristiwa yang melibatkan 3 kumpulan manusia secara besarnya. Yang pertama ialah golongan allazina an'amta alaihim, yang disebut dalam surah Al-Fatihah. Yang Allah Ta'ala nyatakan, yang kita bacakan pada setiap hari 17 kali sehari. Kenapa 17 kali sehari? Sebab bilangan rakaat yang kita solat 5 waktu sehari semalam sebanyak 17 rakaat dan wajib kita membaca suratul Fatihah. Namun dalam suratul Fatihah kita baca ayat allazina an'amta alaihim, mereka yang telah diberikan nikmat ke atas mereka. Ini golongan yang pertama yang ada dalam peristiwa Ahzab. Iaitulah siapa mereka? Mereka lah golongan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Mereka kalangan nabi-nabi, kalangan orang yang syahid dalam memperjuangkan kebenaran, kalangan orang-orang yang benar dan kalangan orang-orang yang soleh dan istiqamah dengan ketaatannya. Maka nisbah pada zaman Nabi SAW dalam peristiwa Ahzab, allazina an'amta alaihim ialah Rasulullah dan para sahabat dan generasi awal umat Islam yang ada pada waktu itu yang memberi komitmen, pengorbanan dan kesungguhan mereka dalam menterjemahkan keimanan dan ketakwaan mereka. Mereka sanggup berhadapan dengan gerombolan tentera Ahzab.
Adapun berbaki dua lagi golongan yang kita akan ceritakan lagi ialah mereka yang golongan kedua itu ialah al-maghdubi alaihim. Golongan yang dimurkai Allah ke atas mereka. Siapakah mereka itu? Para ulama tafsir menyebut minal yahud wan nasar. Mereka daripada kalangan orang Yahudi dan Nasara. Nisbah pada peperangan Ahzab, al-maghdubi alaihim ialah golongan Yahudi. Golongan Yahudi yang terdapat di zaman Nabi SAW. Dengan sifat yang ada pada mereka itu hati yang berpenyakit. Kenapa saya mengatakan mereka golongan hati yang berpenyakit? Mereka ialah golongan ahli kitab, orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu, tetapi malangnya dengan ada sifat dengki dan iri hati terhadap Nabi SAW, khususnya di atas diangkat kenabian baginda sebagai khatamul anbiya, yang menjadi kelaziman nabi-nabi dan rasul-rasul di kalangan Bani Israel. Namun orang-orang Yahudi ahli kitab yang ada penyakit dalam jiwa mereka, mereka iri hati kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, lalu mereka dengan ada ilmu, dengan ada kefahaman, dengan ada pengetahuan, mereka menentang Nabi dalam keadaan sedar, bukan dalam keadaan jahil. Lalu mereka ini sanggup bermusafir. Dalam riwayat menyatakan Huyai bin Akhtab, seorang Yahudi, seorang yang alim, seorang yang memahami akan ilmu dan sebagainya, sanggup bermusafir bersama kumpulannya pergi ke Mekah. Daripada Madinah pergi ke Mekah. Bertujuan apa dia? Membina rangkaian untuk membentuk satu pakatan. Istilah pakatan ni bukan zaman kita je ada hari ni. Macam-macam pakatan lah hari ni kan. Namun di zaman Rasulullah sudah ada usaha yang membentuk pakatan yang dicetuskan oleh Huyai bin Akhtab di kalangan Yahudi Bani Nadir, pergi ke bermusafir ke Mekah untuk membentuk rangkaian kekuatan. Itulah untuk bertemu dengan golongan yang ketiga, itulah golongan musyrikin Quraisy yang berada di Mekah pada waktu itu, yang wakilnya daripada Safwan di kalangan orang Mekah, bertemu bersama dengan Huyai bin Akhtab, lalu mereka berpakat, mereka berbincang, lalu terbentuklah rangkaian yang besar. Dinamakan Pakatan Ahzab, dengan dipimpin oleh Abu Sufyan, yang pada waktu itu, kalau kita lihat, ini bagaimana kedudukan golongan al-maghdubi alaihim bekerjasama dengan golongan ad-dhalin, golongan yang sesat. Ya, kita baca pada suratul Fatihah, kita minta dengan Allah supaya mendapat petunjuk bersama dengan golongan an'amta alaihim, dan kita minta jauh daripada golongan, kita termasuk golongan al-maghdubi alaihim walad-dhalin. Kenapa? Sebab ayat tadi, golongan-golongan tadi ada kaitan dengan peristiwa Ahzab yang kita akan ceritakan. Kita akan sambung cerita ini dalam sesi ini. Namun bagaimana ketiga-tiga golongan ini dinyatakan jelas dalam Al-Quranul Karim, supaya dijadikan satu pedoman, supaya dijadikan satu panduan kepada kita. Kerana Al-Quran jalan ceritanya dan kisahnya hidup sepanjang zaman. Dan kita melihat ketika Rasulullah SAW apabila berjaya membentuk sebuah negara yang berpaksikan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada perjuangan yang cekal yang berjaya dilakukan oleh Rasulullah, terbentuknya generasi awal umat Islam sehingga berlakunya penghijrahan Rasulullah bersama para sahabat daripada Mekah ke Madinah, sehingga terbentuknya sebuah negara Islam Madinah dalam menterjemahkan apa itu tanggungjawab khalifah. Iqamatuddin, mesti tegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti mendaulatkan Islam berada di atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la an. Islam itu berada di atas, bukan berada di bawah. Maka sebab itulah hari ini pemerintahan dengan agama tak dapat dipisahkan. Bukan hari ini saja, dalam memberi satu kefahaman kepada kita, di zaman Rasulullah dan zaman Nabi-Nabi yang sebelumnya adalah melaksanakan acuan yang sama dalam menterjemahkan bagaimana Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mesti berada di atas, tidak boleh berada di bawah.
Bila Islam berada di atas, maknanya Islam mesti memimpin. Islam mesti memerintah, Islam mesti ada kerajaan, Islam mesti berpusat kepada suatu gerak kerja pentadbiran yang luas, yang besar. Maka itulah yang diterjemahkan oleh Nabi SAW apabila berlakunya sesi penghijrahan daripada Mekah ke Madinah, ialah untuk menterjemahkan apa yang dikatakan tanggungjawab khalifah. Yang disebut pada soal Baqarah itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Usaha yang dilakukan, yang diasaskan oleh Nabi Adam alaihissalam berkesinambungan kepada nabi-nabi yang seterusnya, sehinggalah kepada nabi akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sehinggalah kepada panduannya untuk kita semua yang ada pada hari ini, yang nyatakan rasa cinta kita kepada Rasulullah, rasa kasih kita kepada Rasulullah. Kita mesti menyambung legasi, acuan, sunnah yang telah pun diterapkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Yang saya melihat perkara ini amat tidak dititik beratkan oleh kebanyakan umat Islam. Hanya segelintir sahaja mereka yang sedar untuk menjiwai dan menghayati akan perkara tersebut. Maka sebab itulah bila mana Rasulullah berjaya membina kekuatan itu, menimbulkan kebencian di kalangan musuh-musuh Islam, di kalangan orang-orang yang memusuhi agama Allah, termasuk orang musyrikin terutamanya, dan juga orang-orang Yahudi ahli kitab yang berpelajaran, yang ada ilmu, tetapi disebabkan oleh cintakan dunia mengatasi akhirat, lalu dunia telah menyesatkan mereka dengan menuruti bisikan-bisikan syaitan dalam diri mereka. Mereka sanggup menentang Rasul Allah, sehingga mereka membentuk rangkaian pakatan yang jahat, sehingga terbentuknya rangkaian Ahzab. Dalam sirah telah menceritakan bagaimana terbentuknya Ahzab ini. Bilangan mereka mencecah 10,000 tentera. 10,000 tentera itu ada riwayat menyatakan di kalangan orang-orang musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan memiliki 4,000 kekuatan tentera berjalan kaki, ditambah dengan kekuatan tentera berkuda 600 ke 700 orang tentera berkuda, kemudian ditambah dengan kekuatan tentera yang menunggang unta lebih kurang 1,500 ke 2,000 kekuatan tentera yang menunggang unta. Maka bagaimana terbentuk rangkaian tadi digabungkan dengan pembentukan tentera oleh golongan Yahudi Bani Nadir yang berjaya membina pengaruhnya di kalangan orang-orang nomad di semenanjung timur Arab, sehinggalah kaum Najat bersama dengan Yahudi Bani Nadir, dan kemudian membentuk rangkaian lagi dengan kumpulan-kumpulan Yahudi yang lain, sehingga akhirnya terbina dan terkumpulnya rangkaian tentera Ahzab mencecah 10,000 orang. Yang pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat yang sedang mentadbir dan menjaga Madinah, kekuatan mereka hanyalah 3,000 orang. Termasuk bilangan tenteranya, termasuk bilangan orang awamnya, termasuk kanak-kanaknya, orang tuanya, dewasanya, dalam memberi gambaran bagaimana dalam kedudukan yang agak tidak stabil kedudukan Islam pada waktu itu, tetapi bagaimana di saat Allah Subhanahu wa taala mendedahkan peristiwa kepada kita akan hal ini bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Tak, sekarang orang duk guna Islam biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Mesti ada tujuan, mesti ada suatu hikmah yang Allah Taala nak kita semua sama-sama fikirkan. Sama-sama kita hadap dan memahami bagaimana apabila kedudukan hamba Allah Ta'ala tadi dalam melunaskan 3 KPI yang kita sebut pada awal tadi, maka di sana pasti akan berhadapan dengan cabaran, berhadapan dengan ujian. Dan memang itulah hakikat kita yang Allah ciptakan di alam dunia ini, memang untuk diuji. Allah Ta'ala nyatakan pada surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mentakdirkan ke atas kamu kematian dan kehidupan untuk menilai, melihat dan menguji siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, ciptakan kita, Allah nak test, Allah nak tengok siapa di kalangan kita para hambanya ni yang berwarna pelbagai warna kulitnya, hitam, putih, sawo matangnya, tinggi rendahnya,
cantik tak cantik, handsome tak handsome-nya, semuanya bukan ukuran bagi Allah Ta'ala. Allah nak tengok sejauh manakah keimanan, ketakwaan dan kekuatan yang bertahan dengan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga mereka berjaya menghasilkan ahsanu amal, amalan yang terbaik. Maka kita alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan proses kehidupan kita ini, Ramadan 1 bulan baru ni, satu proses tarbiyah Allah Ta'ala dalam membentuk dan melahirkan generasi yang bertakwa. Namun kita tahun ni agak istimewa. Beruntung kita sebab sebelum kita masuk Ramadan kita sudah pun dikuarantinkan Allah. Kita terikat dengan PKP disebabkan oleh wabak pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, bahkan melanda dunia. Sehingga Allah Ta'ala menundukkan keegoan manusia. Allah nak menyedarkan manusia yang rakus memenuhi nafsu syahwat mereka ini, sehingga mereka ini lupa akan tanggungjawab 3 perkara yang kita nyatakan tadi. Sebagai hamba Allah yang sebenarnya, sebagai khalifah Allah dan sebagai golongan yang menunaikan amanah, akhirnya bertebaranlah dosa, maksiat, kemungkaran di atas muka bumi ini. Lalu Allah datangkan tenteranya yang tak nampak yang bernama Corona. Akhirnya mereka yang mendabik dada dengan kehebatan teknologi yang hebat pun tak mampu menangani Corona yang tak nampak dengan mata. Terutamanya Amerika Syarikat. Yang mendabik dada sebagai polis dunia, sebagai negara yang advance dengan teknologi dan kemajuannya. Tengok apa yang berlaku hari ini, mereka ranking yang pertama dalam berhadapan dengan COVID-19 yang gagal untuk menyelesaikan isu dalam negara mereka sendiri. Di sini Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan, keagungan Allah. Yang kita lafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita melaungkan, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, inilah dalam menggambarkan kehebatan kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka begitulah di saat Rasulullah dalam menongkak ataupun dalam memberi sokongan, dokongan kepada kelangsungan ataupun kekuatan kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, maka di sana Rasulullah menterjemahkan perjalanan arahan Allah Ta'ala itu di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, sehinggalah Rasulullah berhadapan dengan ujian-ujian yang berat bersama dengan golongan generasi awal umat Islam. Sehingga 3 golongan ini bertemu dalam peristiwa Ahzab. Golongan yang beriman, allazina an'amta alaihim. Golongan yang dimurkai Allah, al-maghdubi alaihim, ialah golongan ahli kitab yang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu dan menentang kebenaran. Dan golongan yang ketiga, al-maghdubi alaihim, golongan yang syirik, golongan yang sesat, golongan yang jahil, tiba-tiba diberi sokongan oleh golongan yang ada ilmu, tetapi dengan kepentingan untuk mendapat habuan dunia, mereka sanggup berada pada jalan kesesatan. Sehingga terbentuknya rangkaian Ahzab tadi mengepung negara Madinah yang dibentuk, yang dipimpin oleh Nabi SAW, yang peristiwa ini berlaku pada tahun ke-5 Hijrah, pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal. Rasulullah generasi awal umat Islam berperang dengan musuh yang nyata. Kita pada bulan Syawal lazim dan sinonimnya berperang dengan jamuan-jamuan raya. Tapi COVID-19 ni alhamdulillah musim PKP tak berperang sangat dengan makanan jamuan raya. Kalau tidak, kita ni bermula 1 Syawal sehingga 30 Syawal memang open house, tak tutup-tutup rumah kita. Ni masalahnya. Dan memang perut kita ibarat stokin yang senantiasa mengerok, ngerok. Ngerok ni mengembang dengan makanan. Sebulan training untuk kuruskan badan, tiba-tiba 1 Syawal mengembangkan badan. Satu selingan sajalah ya. Tapi nak beritahunya bagaimana generasi awal umat Islam berbeza dengan nilai kepada generasi mutaakhir yang ada pada hari ini. Sebab itulah kita nak memahami dan menjiwai sifat dan kedudukan mereka, peristiwa dan pengalaman mereka. Bagaimana di saat bayangkan 10,000 tentera mengepung dalam negara Madinah itu hanya 3,000 orang kekuatan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun mendedahkan kepada kita janji Allah adalah janji yang benar. Janji Rasulnya janji yang benar. Walaupun Allah Ta'ala dedahkan tadi menceritakan di saat orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka. Wa iz yaqulul munafiqun,
berkatalah orang-orang munafik apabila saat kepungan berlaku ke atas negara Madinah dengan gerombolan tentera yang ramai 10,000 tentera Ahzab tadi, lalu mereka menyangka yang bukan-bukan. Orang yang ada penyakit iman, penyakit dalam hati mereka, mereka berkatalah ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurur. Tidak adalah janji Allah dan Rasul melainkan tipu daya. Maknanya apa mesejnya dan apa lesson learn, pengajaran yang kita nak ambil daripada sini, di kalangan orang-orang yang lemah iman pada zaman mutaakhir ini, ada yang akan berulang kenyataannya, kata-katanya sebagaimana yang wujud di zaman Nabi SAW. Apabila datangnya ujian yang sedikit, datangnya ujian yang menggugat keimanan dan ketakwaan kita, maka orang yang lemah iman tadi mungkin akan berkata, kita beramal dengan agama pun tak ada dapat pertolongan apa juga, tak menang-menang juga Islam ni. Kita berpegang teguh dan istiqamah dan ketaatan, tak dapat kekayaan juga, tak dapat kemajuan juga. Ini antara gambaran-gambaran, ujian-ujian ataupun keraguan-keraguan yang didatangkan oleh syaitan kepada hati-hati golongan yang ada penyakit nifaq. Terutama di zaman Rasul tadi, bila mana tengok kepungan tentera Ahzab, sedangkan mereka pernah mendengar Rasulullah berkata, siapa yang bersama dengan Islam mereka akan selamat, siapa yang bersama dengan Islam mereka akan sejahtera, siapa yang bersama dengan istiqamah dengan mempertahankan kedaulatan Islam akan mendapat pertolongan Allah. Perkaitannya ada satu peristiwa ketika di saat Rasulullah membina parit di sebelah utara Madinah, dan di samping berbakinya lokasi yang lain ditutupi dengan banjaran gunung bukit keras dan juga pohon-pohon kayu yang menjadi benteng dan halangan kepada kemarahan musuh. Maka di saat sedang gali parit itulah ada peristiwa di kalangan sahabat ketika nak mencangkul ataupun mengetuk batu yang keras itu, maka diadukan kepada Rasulullah SAW akan peristiwa tersebut, sehinggalah Rasulullah pergi sendiri memecahkan batu yang menghalang kepada proses kelancaran untuk membina parit itu, sehingga Rasulullah menyatakan bila ketukan yang pertama berlaku percikan api, Rasulullah mengatakan bahawa sesungguhnya kunci Rom kita akan ambil. Kemudian percikan api yang kedua, Parsi akan tumbang. Dan sehingga Islam akan menang. Sehingga pada waktu itulah semua orang mendengar kata-kata Nabi SAW. Namun bila di saat dikepung oleh tentera Ahzab, orang yang lemah iman akan berkata, Nabi kata kita akan menang, Islam akan menang. Tapi di saat waktu itu realitinya Islam belum mendapat kemenangan lagi, lalu diuji oleh Allah SWT, maka berkatalah mereka, tidaklah janji Allah dan Rasul melainkan tipu daya semuanya. Maka samalah dengan ukuran kita pada hari ini. Apabila Allah mengkhabarkan sesiapa yang istiqamah dan ketaatan, istiqamah dengan keimanannya, akan mendapat bimbingan, akan mendapat petunjuk dan pertolongan Allah, dan akan diuji oleh Allah SWT. Namun dalam bab berhadapan dengan ujian itulah ada orang yang kalah dengan ujian lalu menyangka yang bukan-bukan kepada Allah SWT. Namun begitulah keadaan. Kalau kita nak pandukan kepada detail, memang tak sempat dan tempoh masa yang kita ada pada pagi yang berbahagia ini. Cuma kita nak ambil sambil-sambilnya pengajaran dan pelajaran daripada kisah tersebut, bagaimana Allah SWT tidak mensia-siakan orang-orang yang beriman. Walaupun bilangan mereka tidak mencecah bilangan yang ramai, bilangan yang maksimal, tetapi di sini memberi satu kefahaman dan gambaran kepada kita. Kuantiti tidak memberi pengaruh kepada sesuatu kemenangan dan kekuatan itu sendiri. Yang penting ialah kualiti, keimanan dan ketakwaan. Contoh bila Allah Ta'ala dedahkan, walamma ra'al mu'minunal ahzab qalu haza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Di kalangan orang-orang yang beriman, di saat mereka melihat gerombolan Ahzab yang sedang mara mengepung Madinah, lalu apakah respon dan refleks yang mereka pamerkan? Mereka berkata, inilah dia janji Allah dan Rasul. Tengok berbeza sifat orang beriman dengan sifat orang munafik.
Sifat orang yang kuat iman dengan sifat orang yang lemah iman. Orang yang kuat iman di saat mereka melihat ujian yang mendatang, janji Allah itu yang dikhabarkan kepada mereka benar-benar mereka hadapi pada waktu itu, lalu mereka berkata apa? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Tidaklah apa yang dijanjikan Allah dan Rasul kepada kita semuanya adalah benar. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Benarlah janji Allah dan janji Rasul. Sehinggalah apa yang dinyatakan Allah kepada mereka, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak ada yang meningkat dalam diri mereka melainkan makin bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, nilai inilah yang sudah hilang dalam masyarakat kita yang ada pada hari. Perkara inilah yang sudah hanyut keluar daripada umat akhir zaman yang ada pada hari ini. Sehingga kita hari ini gagal untuk membina semula rangkaian khilafah Islam. Gagal untuk kita membina kekuatan umat Islam. Khususnya kalau kita lihat Islam setelah kewafatan Rasulullah disambung oleh para khulafa ar-rasyidin, disambung oleh golongan para tabi' dan tabi'in, sehinggalah sistem khilafah itu berterusan. Namun sejarah telah pun mencatat dan melaporkan sistem khilafah Islam yang terakhir ialah dengan jatuhnya khilafah Turki Osmaniyah pada tahun 1924 Masihi, dan selepas pada itu umat Islam tidak lagi berada pada sistem khilafah yang menuruti acuan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah dan para sahabat kepada kita semua. Sebab itulah kita umat Islam pada hari ini berada pada kedudukan yang lemah. Gagal untuk mengambil intipati dan ibrah daripada peristiwa Ahzab. Tengok bagaimana kita ceritakan tadi, 3,000 umat Islam yang dipimpin oleh Rasul dikepung oleh bala tentera Ahzab yang bilangan mereka 10,000 orang. Tetapi bagaimana kualiti iman mereka? Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Tidak ada yang ada dalam diri mereka melainkan bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan mereka bertenaga, mereka bersemangat, mereka yakin berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Walaupun logik akal kalau difikirkan mana mungkin boleh mencapai kemenangan, tetapi kita lihat kembali ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, kenangkanlah nikmat kami ke atas kamu. Apa nikmat Allah ke atas mereka? Allah Ta'ala datangkan, farsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Allah menghantar angin taufan, ribut yang menerbangkan khemah-khemah tentera Ahzab. Dan juga angin tersebut menggerunkan dan menakutkan golongan tentera Ahzab. Di samping datangnya junudan lam tarauha, tentera yang orang Islam, orang beriman tak nampak, tetapi nisbah tentera Ahzab, mereka nampak gerombolan tentera malaikat turun membantu orang-orang yang beriman. Namun apa yang membawa kepada datangnya dua perkara pertolongan Allah Ta'ala tadi, datangnya angin taufan, datangnya para malaikat, ialah terhasil daripada iman dan taqwa. Inilah yang kita nak bina generasi mutaakhir yang ada pada hari ini, yang penghayatannya terhadap agama begitu lemah, keyakinannya terhadap janji Allah dan Rasulnya begitu lemah. Kita nak membina semula kekuatan tersebut. Kita nak membina semula rangkaian kekuatan umat Islam, supaya mereka mengambil Islam sebagai jalan penyelesaian, supaya mereka meletakkan dalam mindset mereka Islam yang memimpin, Islam yang memandu, Islam yang menyelesaikan kehidupan kita. Bukan kita lihat pandangan orang Islam kepada Barat, cara hidup Barat dan juga penyelesaian Barat itu silap. Disebabkan kita sebelum ini telah terkesan dengan perkara itulah timbulnya golongan yang berideologi bermacam-macam dalam negara kita pada hari ini, khususnya timbulnya golongan sekularisme, liberalisme, kapitalisme, macam-macam, komunisme, sehingga akhirnya kita umat Islam berada pada kedudukan yang lemah. Kita umat Islam berada pada kedudukan yang berpecah belah. Bahkan kita bertelagah sama kita, sehingga kita gagal untuk membina kekuatan khilafah Islam itu sendiri.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah pun memberi suatu kedudukan kepada kita semua bagaimana umat akhir zaman sebagai ummatan wasata, yang dinyatakan Allah pada surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan yang adil. Maksud umat pertengahan yang adil ini umat yang beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, yang berjaya menampilkan satu role model sehingga menjadi persaksian bagi umat yang menyaksikannya, umat manusia yang lain yang menyaksikannya. Dan apabila kita berjaya menghasilkan nilai tersebut, maka wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan kita menterjemahkan nilai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita, dalam bentuk keluarga, dalam bentuk individu, dalam bentuk masyarakat, dalam bentuk negara, maka insya-Allah Rasulullah menjadi persaksian ke atas kita semua pada hari akhirat kelak. Apa yang dinamakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mahu berada pada kedudukan yang demikian. Kita tidak mahu menjadi golongan yang syok sendiri, merasakan Islam kita cukup dengan solat sahaja, Islam kita cukup dengan berpuasa, Islam kita cukup dengan membayar zakat, Islam kita cukup dengan mengerjakan haji, tetapi kita tidak menitik beratkan akan kesatuan umat Islam. Kita tidak menitik beratkan akan kedaulatan pemerintahan Islam. Kita tidak menitik beratkan akan pelaksanaan syariat hukum hakam Islam. Maka menjadikan kita semua berada pada syok, kedudukan yang syok sendiri. Akhirnya disangkakan kita boleh masuk syurga. Tiba-tiba waktu kita dalam perhitungan Allah pada hari akhirat, tiba-tiba banyak persoalan yang gagal kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan peristiwa Ahzab ini? Rasulullah dan para sahabat generasi awal umat Islam berjaya menampilkan satu role model, satu contoh dan tauladan yang terbaik buat kita semua untuk dijadikan satu motivasi supaya kita menjiwai semangat dan pengorbanan mereka. Mereka dalam jumlah yang sedikit mampu berhadapan dengan musuh yang ramai, musuh yang nyata pada hari ini, yang di zaman mereka, sehingga mereka mencapai kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah kita umat akhir zaman berhadapan dengan perkara yang sama, kerana peristiwa Ahzab ini berulang sepanjang zaman, cuma bentuk dan pendekatan yang berbeza. Mungkin zaman kita tak dilihat bagaimana musuh-musuh datang mengepung negara kita, musuh-musuh datang dengan menghunuskan senjata kepada kita, tetapi sebaliknya kita diserang oleh serangan pemikiran yang dilihat sebagai Ahzab moden yang menjadi suatu masalah sehingga membentuk umat Islam yang salah pemahaman, yang salah penghayatan terhadap Islam itu, sehingga mereka campur adukkan acuan Islam dengan acuan-acuan yang direka oleh ideologi manusia, sehingga tidak lagi melihat ketulinan Islam itu dan menjadi fitnah kepada Islam, menjadi fitnah kepada agama, sehingga orang yang tak suka kepada Islam makin bertambah tak suka, orang yang takut kepada Islam makin bertambah takut, sehingga timbulnya Islamfobia, sehingga timbulnya anti-Islam dan sebagainya, disebabkan oleh kita orang Islam yang gagal menterjemahkan dan melaksanakan nilai Islam yang sebenarnya. Maka sebab itulah saya mengambil ruang yang singkat ini untuk kita sama-sama mengambil pedoman daripada peristiwa Ahzab tadi, sehingga kita nyatakan 3 golongan dalam peristiwa Ahzab ini dalam menyatakan perbandingan dan perbezaan untuk kita hayati, untuk kita fahami, dan ia ada kaitan dengan permohonan kita setiap hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya kita berada pada golongan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Supaya kita termasuk golongan yang kita minta dengan Allah, itulah golongan kita mendapat petunjuk daripada Allah yang berada sebagaimana golongan yang telah mendapat nikmat ke atas mereka oleh Allah. Iaitulah dengan mendapat kedudukan yang hebat sehingga mereka berjaya melunaskan 3 KPI yang kita nyatakan tadi. Mereka laksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah yang sebaik-baiknya, tanggungjawab sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya, dan tanggungjawab menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya,
maka itulah golongan allazina an'amta alaihim. Sehingga dalam perang Ahzab sendiri, Rasulullah generasi awal umat Islam mampu menterjemahkannya sehingga mendapat pertolongan Allah dan kemenangan daripada Allah. Kalau dilihat pada teori dan logika, mana mungkin 3,000 boleh mengalahkan 10,000 bala tentera musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah tiada mustahil bagi Allah. Apabila Allah menghendaki akan sesuatu, maka Allah hanya berfirman kun, maka jadilah ia. Sebagaimana kita baca dalam surah Yasin, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya sesuatu perkara itu dikehendaki Allah untuk berlaku, maka Allah hanya berfirman kun, jadilah, maka jadilah ia. Maka itulah juga panduan dan ukurannya kepada kita semua sebagai umat akhir zaman ini, yang kita juga berhadapan dengan cabaran-cabaran, fitnah-fitnah yang banyak, yang mana yang menguji keimanan kita, yang menguji pembentukan ideologi dan pemikiran kita. Maka marilah kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah. Terutama apabila kita pada saat ini telah pun berjaya ditarbiyah Allah Subhanahu wa taala 1 bulan baru ni di bulan Ramadan, biarlah kita benar-benar menyandang darjat taqwa yang Allah kehendaki, matlamat daripada berpuasanya kita di bulan Ramadan, dan kita istiqamah sehingga pada bulan Syawal dan juga seterusnya bulan-bulan yang berikutnya, sehinggalah kita bertemu Ramadan yang berikutnya, dan sehinggalah kita berpisah nyawa dan jasad kita, agar kita istiqamah dan keimanan dan ketakwaan yang membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya menyentuh perkara ini supaya kita bermuhasabah dengan melihat kedudukan dan perkembangan umat Islam dunia pada hari ini. Kita berada pada kedudukan yang agak membimbangkan, kerana musuh-musuh Islam sedang dan senantiasa berusaha untuk memadamkan Islam. Walaupun Allah telah memberi jaminan Islam akan tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akidah ahli sunnah wal jamaah, kita tidak boleh menyerah kepada kadar takdir semata-mata. Kita mesti ada usaha, mesti ada gerak kerja, mesti ada prosesnya. Maka gerak kerja, usaha dan proses itulah yang merupakan amal-amal dan juga pengorbanan yang mesti kita terjemahkan. Hasil daripada penghayatan ayat-ayat Allah yang kita baca, dari penghayatan pesanan-pesanan dan peringatan Rasulullah kepada kita semua, dan di samping kita melihat sejarah-sejarah umat yang terdahulu, marilah kita membina kekuatan umat Islam dalam memenuhi kedudukan kita sebagai ummatan wasata dan kedudukan kita sebagai khairul ummah, agar kita benar-benar berjaya melunaskan tanggungjawab tersebut, agar kita dirahmati Allah, agar kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita ingat bahawa peristiwa ini bukan habis setakat di zaman Rasulullah SAW sahaja. Hal ini akan berulang sepanjang zaman, sepanjang masa, selagi mana usaha dalam mendaulatkan Islam diteruskan. Maknanya, selagi mana gerak kerja perjuangan kita dalam menjaga kedaulatan Islam, menghidupkan sunnah Rasulullah, menghidupkan perintah-perintah Allah, selagi itulah menimbulkan kebencian para musuh Allah Subhanahu wa taala, tak kira di mana sahaja mereka berada, zaman mana mereka berada, maka biarlah kita hari ini bersedia dengan ilmu dan kefahaman dan juga kesedaran dan penghayatan kita. Insya-Allah kita akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan saya mengira itulah sekadarnya sesi kuliah kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan kisah ringkasan kisah tadi dapat memberi suatu gambaran dan kefahaman kepada kita semua untuk lebih berperanan sebagai umat akhir zaman. Kenapa? Sebab Rasulullah dan para sahabat sudah berlalu zaman mereka. Cuma kita yang berbaki, yang masih hidup ini, kena teruskan kehidupan kita ini dengan sama-sama menghidupkan semula sunnah yang diasaskan oleh Nabi SAW ini, dan kita sama-sama melaksanakan, dan insya-Allah kita sama-sama menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi itulah sekadarnya daripada saya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.